Assalamualaikum, hari ini saya ingin membincangkan tentang perbezaan di antara epistemologi timur dengan barat. Okey, sebelum kita mengenal apa itu epistemologi barat dan apa itu epistemologi timur, kita kena kenali dulu apa itu epistemologi. Okey, di sini saya akan terangkan. Epistemologi adalah falsafah pengetahuan, dan kata lain, epistemologi adalah teori tentang ilmu pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan kepuasan kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop suatu pengetahuan. Okey, sekarang saya ingin menerangkan perbezaan antara epistemologi timur dengan barat. Pertama sekali, saya akan menerangkan apa itu epistemologi dari timur. Epistemologi dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu seperti agama Kristian, Islam, Yahudi dan aliran Hinduism yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikiran manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Yang keduanya adalah seterusnya adalah epistemologi dari barat. Epistemologi dari barat pula berkaitan dengan aliran empiricism yang menyentuh pengetahuan diperoleh dengan panca indera, dan aliran rasionalism yang menjurus pengetahuan akal sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya, konsep epistemologi barat dapat dibagi pada dua aliran, iaitu aliran empiricism dan aliran rasionalism. Seterusnya adalah perbezaan perspektif di antara epistemologi barat dengan timur. Terus sekali saya akan menerangkan epistemologi dari timur. Epistemologi dari timur merupakan aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam, Kristian dan Yahudi, menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al-Quran, Injil dan Taurat. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisah-kisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dengan ketiga-tiga kitab utama tersebut, serta kisah-kisah sejarah utama yang lampau yang termuat dalam kitab utama tersebut. Aliran Hinduism dalam konsep ilmu pengetahuan timur melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap fana yang melaburkan perbezaan di antara subjek dan objek, dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali. Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualism dalam agama Islam, Kristian dan Yahudi, di samping agama Buddha dan fahaman Hinduism. Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam, Yahudi, Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualism seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu, penggunaan mantra, jampi ayat-ayat suci, dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam alam majis atau daripada Tuhan. Tradisi ilmu yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketetapan ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Ilmu pengetahuan seperti diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar daripada sumber utama, iaitu daripada kitab Al-Quran, Injil dan Taurat. Khususnya bagi ajaran Hindu dan Buddha, sumber-sumber dari kitab suci seperti kitab Mahabharata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan seperti sejarah, kehidupan dan tamadun mereka. Keutuhan kepercayaan tauhid dan keutuhan menolak sama sekali penggunaan dalil akli semata-mata dalam mentafsir ilmu pengetahuan.
termasuklah dari segi falsafah sejarah. Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al-Quran, Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah Timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan persejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang, hukum hakam agama dan tidak berubah mengikut kehendak emosi atau akal. Bagi agama Islam, Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai wajib secara mutlak untuk dipercayai atau dirujuk dari setiap penulisan persejarahan. Kitab-kitab agama di India seperti kitab agama Hindu seperti kitab Mahabharata dan Ramayana menekankan perjalanan kisah sejarah yang berlandaskan fahaman agama Hindu. Ini termasuklah kepercayaan mengenai pembalasan dosa dalam konsep dharma dalam agama Buddha yang menyanggah kepada amalan yang berdosa. Malahan agama Buddha mempunyai tradisi dalam amalan ibadat pertapaan dalam memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. Fenomena ini jelas bertentangan dengan aliran epistemologi Barat yang menekankan pada unsur rasionalisme dan imperialisme. Dalam nilai-nilai falsafah agama Kristian secara asasnya memiliki universaliti sejagat ketentuan Tuhan, tamadun, peradaban dan pergerakan sejarah kemercu kegemilangan. Peranan St. Augustine dalam zaman era kebangkitan Kristian telah mendominasi zaman pertengahan, menunjukkan bahawa falsafah sejarah dalam tradisi Kristian diperjuangkan oleh golongan ilmuwan agama tersebut. Malah, hasil karya St. Augustine, The City of God memberikan pandangan penulisan sejarah yang menilai unsur kebaikan keburukan bagi sebuah tamadun dunia, berpunca dari nafsu manusia yang positif atau negatif. Ini selaras dengan definisi persejarahan klasik yang menitik beratkan pada nilai fungsional dari sebab akibat atau pengajaran daripada peristiwa yang telah berlalu atau silam. Secara amnya, dalam tradisi aliran timur, ia menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing. Sebagai contoh, agama Islam dengan 1,600 ayat dalam Al-Quran, kisah-kisah sejarah yang unggul tercatat dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa AS dengan Fir'aun di Mesir yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai. Al-Quran dinyatakan mempunyai 4/5 daripada kandungannya mengandungi peristiwa sejarah. Malahan, kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain. Contohnya, seperti cerita sejarah berkaitan riwayat Nabi-Nabi AS yang terpilih, seperti Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi Musa AS. Secara hierarkinya, sumber sejarah pula secara jelas dan nyata menunjukkan aliran timur menekankan unsur-unsur absolutisme yang sepenuhnya terhadap pengetahuan diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabnya. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang abadi dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan, terutamanya kepercayaan para penganut agama Islam kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sebagai kesimpulannya, tradisi aliran epistemologi timur menggunakan kaedah keagamaan dalam mencirikan kaedah ilmu pengetahuan dalam sejarah. Penggunaan sumber wahyu dari Tuhan dalam kitab utama agama Islam, Kristian dan Yahudi memperlihatkan keseragaman dalam ilmu pengetahuan dalam dunia yang perlu diikat dengan sumber-sumber wahyu.
Penggunaan kaedah intuism dalam aliran epistemologi timur membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang terpilih untuk memperolehi ilmu pengetahuan secara gaib melalui mimpi, petapaan, ilmu laduni dan upacara mistik. Pemerolehan ilmu secara intuitionism ini adalah anugerah Tuhan yang diyakini bagi setiap penganut agama Islam, Kristian, Yahudi, Hindu dan Buddha. Okey, sekarang saya akan menerangkan perspektif daripada Barat pula. Aliran pemikiran Barat menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan panca indera dalam mencerna ilmu pengetahuan. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian mengenai ilmu pengetahuan. Penyelidikan dalam bidang cara mengikut aliran empirikal menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran suatu penulisan ilmu pengetahuan berkaitan sejarah manusia mengikut aliran Barat. Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirikal merupakan aliran yang amat berpengaruh di Barat. Ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Augustus Comte yang menyatakan abad ini merupakan dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis. Rasionalisme Barat lebih menekankan kepada penggunaan akal semata-mata dalam proses menggali ilmu pengetahuan. Ini membuatkan tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah, sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. Ini menyebabkan wujudnya sub-aliran hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu, keagamaan dan ilmu pengetahuan. Ini dapat dilihat dari perspektif agama yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil. Ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek dan Greek memuja akal melebihi semua yang lain. Konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh James Piaget 1967 yang mengkritik objektivisme berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal. Malah aliran ini melihat pada unsur realiti semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Ia boleh disikapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunakan oleh tokoh falsafah materialism Karl Marx yang menilai suatu isu sosial, sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialism semata-mata, termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. Konstruktivisme epistemologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkaji kualitatif dan menekankan bahawa pengkaji atau ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang oleh Islam, Yahudi dan Kristian. Aliran skeptisisme wujud di Barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan panca indera semata-mata dan penggunaan akal sahaja tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu. Ini menyebabkan sejarah muktamad yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan panca indera dan akal dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya. Contoh yang boleh dilihat dari segi pertemuan artifak di kawasan makam Raja Mesir Purba yang masih tidak muktamad dari segi penulisan persejarahannya berbanding kisah sejarah yang terakam dalam Al-Quran berkaitan sejarah Raja Mesir iaitu Fir'aun di zaman Nabi Musa AS yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat dalam Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad SAW, golongan ini mencuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama
Golongan ini merujuk pada golongan ilmuwan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumber-sumber utama berasaskan wahyu. Beberapa ilmuwan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes dan Leibniz. Golongan ini adalah menimbul ancakan paradigma dari ketahanan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. Aliran barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid dalam agama Islam dan Kristian dan Yahudi. Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal secara pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal, terutamanya berkaitan dengan perkara gaib, mistik dan perkara yang isu yang tidak mempunyai backup. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama Samawi di dunia seperti Al-Quran, Injil dan Taurat. Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta panca indera. Manusia yang melakukan pengkajian mengenai suatu ilmu pengetahuan termasuklah di dalam bidang sejarah, bidang pendidikan yang dipentingkan berkaitan dengan cara-cara sejarawan menggambarkan atau mengklasifikasikan bahan, kaedah-kaedah, penyampaian kepada hipotesis dan kesimpulan, rumusan, tafsiran serta hubungan serta antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan lain. Secara amnya, sumber sejarah bagi aliran barat amat menitik beratkan sumber empirikal, iaitu sumber berbentuk, sumber penulisan dan sumber lisan. Kaedah ini menimbulkan metodologi dan pendidikan berkaitan ilmu persejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. Penyaringan dari segi heuristik pada peringkat pertama dan kritik pada peringkat kedua dan akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat yang teramat menekankan bidang penyelidikan dan dalam memperolehi keputusan mengenai suatu bidang ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah. Kitab klasik Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita dalam tradisi persejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu. Manakala dalam agama Islam sejarah adalah bersifat universal serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan persejarahan dunia ini. Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristen yang diasaskan oleh St. Augustine yang mencetuskan pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah. Di samping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah persejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta panca indera dalam menilai muktamadnya suatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan etis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisme seperti John Locke, David Hume dan tokoh-tokoh materialism concept of history seperti Karl Marx yang menyumbang ke pelbagai kepencangan sosial kemasyarakatan dalam proses
mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan persejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.